Masjid kita sedang membuat persiapan untuk menawarkan lebih banyak ruang untuk solat Jumaat di beberapa masjid sambil menjamin kesejahteraan para jemaah. Ruang-ruang tambahan ini adalah untuk mereka yang telah menjalani vaksinasi dan juga mereka yang telah berjaya menjalani ujian pra-acara dan disahkan bebas dari COVID-19. Ini bermakna terdapat sedikit penyesuaian kepada proses safe entry di masjid kita. Untuk kebanyakan masjid kita, bilangan ruang tetap sama untuk tempoh ini, iaitu satu zon sebanyak 50 ruang. Masjid-masjid khas yang lebih selamat akan menawarkan zon tambahan yang dapat dilihat dalam sistem tempahan. Anda boleh menempah ruang solat Jumaat di masjid-masjid khas ini jika anda A. Selesai menjalani proses vaksinasi 14 hari sudah berlalu selepas suntikan kedua seperti yang tertera di aplikasi Trace Together ataupun melalui alat token Trace Together. B. Memiliki sijil pengecualian PET setelah sembuh dari jangkitan COVID-19. C. Memiliki sijil hasil ujian PET yang menunjukkan anda bebas dari COVID-19. Jika anda gagal membawa bukti syarat-syarat ini, anda tidak akan dibenarkan masuk ke masjid. Tempahan untuk ruang tambahan di masjid-masjid khas ini juga berdasarkan siapa yang dahulu didahulukan. Anda juga perlu membuat pengakuan setuju dengan syarat kemasukan masjid-masjid ini ketika membuat tempahan. Inilah bukti bahawa anda memenuhi syarat-syarat untuk memasuki masjid-masjid khas yang lebih selamat. Keputusan negatif ujian ART anda dari klinik-klinik yang diluluskan MOH. Keputusan negatif ujian polymerase chain reaction iaitu PCR anda dari klinik-klinik yang diluluskan MOH. Notis pengecualian PET yang dikeluarkan oleh klinik-klinik yang menawarkan khidmat ujian ART ataupun PCR. Paparan checked in successful di aplikasi Safe Entry Business apabila anda mengimbas aplikasi Trace Together ataupun token. Mencegah penularan COVID-19 memerlukan usaha bersama kita semua. Marilah kita bekerjasama bagi memastikan kita dapat meneruskan ibadah kita dan kegiatan-kegiatan lain di masjid kita dengan selamat. Bagi membolehkan pelbagai aktiviti diteruskan dengan cara yang selamat, Kementerian Kesihatan ataupun MOH akan melaksanakan penggunaan ujian pra-acara PET sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan penularan COVID-19. Mengikut langkah-langkah kewaspadaan sekarang, perhimpunan jemaah boleh diadakan untuk lebih daripada 50 orang sehingga 250 pada satu-satu masa hanya jika PET dilaksanakan untuk semua jemaah. Untuk kebanyakan masjid kita, bilangan ruang tetap sama untuk tempoh ini, iaitu satu zon sebanyak 50 ruang. Masjid-masjid khas yang lebih selamat akan menawarkan zon tambahan yang dapat dilihat dalam sistem tempahan. Anda boleh menempah ruang solat Jumaat di masjid-masjid khas ini jika anda A. Selesai menjalani proses vaksinasi 14 hari sudah berlalu selepas suntikan kedua seperti yang tertera di aplikasi Trace Together ataupun melalui alat token Trace Together. B. Memiliki sijil pengecualian PET setelah sembuh dari jangkitan COVID-19. C. Memiliki sijil hasil ujian PET yang menunjukkan anda bebas dari COVID-19. Jika anda gagal membawa bukti syarat-syarat ini, anda tidak akan dibenarkan masuk ke masjid. Jika anda belum mendapatkan vaksinasi dan ingin berjemaah di salah sebuah masjid-masjid khas yang lebih selamat, anda perlu menjalani ujian pra-acara. Jika anda perlu mengambil ujian ART ataupun PCR sebelum menghadiri solat Jumaat berjemaah, anda digalakkan untuk merancang tarikh
dan juga masa ujian dengan teliti. Lazimnya, keputusan boleh diperolehi sekitar 30 minit selepas ujian ART. Sementara, ujian PCR mungkin mengambil masa sehingga 48 jam. Oleh itu, ART amat digalakkan kerana masa yang lebih pendek bagi menerima keputusan ujian. Kos ujian itu akan ditanggung oleh jemaah sendiri. Keputusan ujian hanya sah selama 24 jam dari masa anda mendaftar untuk ujian anda. Oleh itu, anda perlu diuji sebelum memulakan lawatan anda ke masjid atau jangka masa maksimum 24 jam sebelum anda meninggalkan masjid. Sebagai contoh, jika anda mempunyai slot tempahan untuk sembahyang Jumaat pada jam 2 petang, anda digalakkan untuk mengambil ujian dari jam 3 petang pada hari Khamis hingga 1 tengah hari pada hari Jumaat. Anda akan dimaklumkan tentang keputusan ujian anda melalui sistem pesanan ringkas ataupun SMS dan anda boleh melihat notis keputusan anda melalui pautan yang dikongsi dalam SMS tersebut. Anda juga boleh melihat keputusan ujian anda jika anda menggunakan aplikasi Health Hub pada telefon bijak anda. Mencegah penularan COVID-19 memerlukan usaha bersama kita semua. Marilah kita bekerjasama bagi memastikan kita dapat meneruskan ibadah kita dan juga kegiatan-kegiatan lain di masjid kita dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Mujahidin dan terima kasih kerana memilih Masjid Mujahidin untuk menaikkan solat pada Jumaat yang penuh barakah ini. Seterusnya marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda, para awliya dan anbiya, para syuhada dan kepada guru-guru kita sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta ke semua jemaah dan relawan yang telah banyak menambah bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu maupun yang sekarang. Kepada kedua ibu bapa kita baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia serta semua para penderma yang menyumbangkan kepada masjid ini, dan marilah kita sama-sama juga mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT, dan semoga negara Singapura diberikan perlindungan senantiasa makmur, aman dan damai, dan rakyat bersatu padu bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang, dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ila arwahi jal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ususan ila ruhi almarhum Arifin bin Ja'far, Haris bin Azhar, Selamat bin Fadil, Fadil bin Sulaiman, Osman bin Ahmad alias Kadir, Syekh Daud bin Abdul Jabbar, Abdul Rahman bin Sabid, Saidi bin Nurli, Haji Halil bin Jidan, Mukhtar bin Juah, Musidi bin Mukhtar, Haji Talib bin Agus, Ramli bin Ibus, Ibrahim bin Ali, Ahmad bin Manikuti, Abdul Rahim bin Abdullah, Abdul Majid bin Abdul Rahim, Ali Hasan bin Hanifah Harir, Umar Kuti bin Abdul Rahman, Sahul Hamid, Nurdin Abdullah, Almarhumah Rohaya binti Mahdi, Syarifah binti Muhammad Ali, Syarifah binti Ali Muhammad,
Sabariyah binti Ahmad, Haja Munah binti Nurdin, Sawiyah binti Munil, Haja Masna binti Junid, Samiyah binti Joyin, Rokayah Bibi Azizah binti Sabu, Mahnum binti Baba. Semoga Allah SWT merahmati akan ruh-ruh almarhum juga almarhumah yang disebutkan tadi, diampunkan dosa-dosa mereka, digolongkan orang-orang yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alana tukabu salihan ya tusifa khususi Hamid Sultan bin Kadisar Marikan, Mulyadi binti Mokhtar, Musidi bin Mokhtar, Aminah binti Abdul Hamid, Siti Zibidah binti Mokhtar, Haja Ruqyah binti Abdul Hamid, Haji Lamri bin Nauh, Laki Fahmi Abdillah, Rosnani binti Abdul Rashid. Semoga Allah SWT kurniakan kesembuhan, kesabaran, keselamatan, ditetapkan iman dan dipermudahkan segala urusan. Alana tukabu salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sementara menantikan laungan azan berkumandang, para relawan Masjid Mujahidin akan berjalankan kutipan tabung bergerak sebentar lagi untuk mengisikan dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian. Semoga diberikan dan dirahmati Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sesi yang pertama, imam dan khatib solat Jumaat yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Kamal Mokhtar, sementara bilalnya ialah Haji Zaini Talib. Khutbah akan disampaikan dalam bahasa Melayu. Selepas azan nanti, solat qabliyah Jumaat ditiadakan, haram maklum. Bagi pengetahuan para jemaah sekalian, Masjid Mujahidin merupakan salah sebuah pusat bagi pungutan zakat harta di bawah MUIS. Nisab bagi zakat harta pada bulan Julai ini adalah sebanyak $6,932 dan para jemaah boleh membuat pembayaran di MUIS melalui online ataupun hubungi kaunter Masjid Mujahidin untuk membuat temu janji pada waktu pejabat daripada hari Isnin hingga Jumaat. Haram maklum. Alhamdulillah, bagi pengetahuan para jemaah, jumlah terkumpul daripada tabung harian Masjid Mujahidin minggu lalu adalah sebanyak $1,747, sementara kutipan tabung Jumaat minggu lalu pula adalah sebanyak $3,564. Alhamdulillah. Semoga segala sumbangan anda diberkati dan dirahmati Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami mohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan memakai pelitup muka dengan betul, menggunakan sejadah peribadi, tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan, serta digalakkan untuk mengambil wuduk daripada rumah. InsyaAllah selepas solat Jumaat pada sesi pertama, nanti kami mohon kerjasama para jemaah untuk beredar melalui pintu mengikut zon 1 dan 2 masing-masing agar dapat diberi laluan untuk solat Jumaat bagi sesi kedua pula. Terima kasih. Para sukarelawan pada Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah keluar dewan solat dengan aman, tenang dan selamat mengikuti jarak selamat 1 meter. Haram maklum. Untuk makluman para jemaah yang dihormati, Masjid Mujahidin menyediakan ibadah korban yang dipanggil Modified Korban 2021. Kepada yang berhajat ataupun sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian 64737400, 64737400 pada hari Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 5 petang. Tutup pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. Pendaftaran akan ditutup pada hari Isnin 13 Julai 2021 atau selagi stok masih ada. Tiada tempahan dibenarkan. Kambing yang disembelih di Australia dan dagingnya akan diterbangkan Singapura
penghantaran daging hanya dilakukan di rumah sahaja, di mana seekor kambing berharga $330. Hanya ada 100 ekor kambing dan selagi stok masih ada. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk perbaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas semangat anda dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin. Kepada mereka yang mempunyai handphone, diharapkan dapat ditukarkan pada mood senyap sewaktu khutbah dan solat Jumaat nanti. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Dengan itu kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat yang saya muliakan rahimakumullah. Marilah sama-sama kita menghadirkan ketakwaan dalam kehidupan kita dengan mematuhi segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita bakal dikurniakan kejayaan di dunia ini dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara dan saudari sekalian, pastinya setiap di antara kita mendambakan kejayaan di dunia dan akhirat. Kita menginginkan kehidupan yang tenang dan bahagia bersama keluarga. Setiap individu mengharapkan kurniaan rezeki yang diberkati Tuhan. Bahkan bukan sahaja kehidupan di dunia, akan tetapi kita juga mendambakan kejayaan kehidupan di akhirat kelak. Aspek kejayaan ini amat dititik beratkan agama. Perhatikan sahaja laungan azan yang dilaungkan 5 kali sehari menyuruh kita kepada kejayaan dengan lafaz hayya 'alal falah, yang bermaksud marilah menuju kepada kejayaan. Maka menjadi satu keperluan untuk kita berusaha memahami apakah sebahagian daripada ciri-ciri yang boleh membawa kepada kejayaan. Dengan berpandukan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kejayaan, insya-Allah khutbah sepanjang bulan ini akan mengupas ayat-ayat yang menyentuh tentang aspek kejayaan. Para muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah, sebagai pendahuluan,
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams pada ayat 9 hingga 10. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud, sungguh telah berjaya sesiapa yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang baru saya bacakan tadi menekankan kepentingan kesucian hati dan bagaimana ia merupakan perkara yang membawa kejayaan kepada individu. Seperti mana yang disabdakan Nabi SAW berkaitan bagaimana hati yang baik dan bersih akan menghasilkan kebaikan buat individu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Pada hadis yang lain pula, Nabi SAW menegaskan bahawa tidak akan berhimpun dua perkara di dalam hati seorang hamba, keimanan dan perasaan hasad. Hadis riwayat Imam Nasa'i rahimahullah. Lihat sahaja kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi merupakan insan yang paling baik hatinya, sentiasa menerima sesiapa saja, sentiasa sedia untuk memaafkan. Tiada sekelumit dendam sekalipun di dalam hati baginda SAW. Ini yang seharusnya kita pupuk dalam diri kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sebagai langkah pendahuluan, kesucian hati ini sebenarnya berhubung kait dengan kesucian lisan. Kerana apa yang seseorang ungkapkan ataupun tulis, ia sebenarnya mencerminkan apa yang terkandung dia di dalam hatinya. Sebagaimana yang diperhatikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahawa hati insan ini seumpama sebuah bekas ataupun tempayan. Lisan pula merupakan penutup bagi bekas tersebut. Maka sekiranya bekas itu mengandungi bahan yang baik seperti wangi-wangian, sekiranya penutupnya dibuka, pasti akan mengeluarkan bau-bauan yang harum. Begitulah perumpamaan antara hati dan lisan. Dari itu, menjadikan satu kepentingan bagi setiap individu mukmin untuk memerhatikan kata-kata yang diungkapkan. Mukmin yang hakiki tidak akan mengatakan kata-kata yang buruk ataupun kata-kata yang bakal menyakiti sesiapa pun. Begitu juga ketika menggunakan media sosial. Kerana menjaga lisan bukan hanya terbatas dengan penuturan kata-kata semata-mata, bahkan termasuk juga apa yang kita tulis. Ingatlah pesanan Nabi SAW yang bermaksud, tidak akan lurus keimanan seorang hamba, melainkan lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang, sehinggalah lurus lisannya. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, aspek kedua yang ingin saya sentuh merupakan hasil serta kesan yang akan timbul daripada hati yang bersih. Kerana apabila baik hati seseorang, ia akan mengakibatkan dirinya untuk lebih mudah menerima teguran, lalu dengannya memperbaiki dirinya sendiri. Peningkatan diri itu penting saudara-saudara, kerana setiap di antara kita ada kekurangan masing-masing. Dan kadangkala sebahagian kekurangan itu dapat disaksikan insan lain yang berada di sekeliling kita. Kerana kita sendiri tidak menyedari akan kekurangan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, bahawa setiap individu mukmin merupakan cerminan bagi mukmin yang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullah. Terdapat beberapa makna yang tersirat di sebalik perumpamaan cerminan diri yang diberikan Nabi SAW. Antaranya adalah sebuah cermin itu tidak pernah berbohong kepada sesiapa yang berdiri di hadapannya. Sekiranya seseorang itu kusut masai pakaiannya serta tidak terurus, penampilannya sedemikian rupa akan terpapar. Begitu juga seorang mukmin ketika memberi nasihat dan teguran, ia dilakukannya dengan penuh jujur serta berhikmah,
hanya kerana menginginkan kebaikan buat saudaranya. Tambahan dari itu, walaupun sesuatu cermin itu memiliki berbagai kebaikan, ia tetap memerlukan kepada orang lain untuk menjaganya serta sentiasa membersihkannya. Dari itu, sehebat mana sekalipun seseorang itu, beliau tetap memerlukan kepada bantuan orang lain, memerlukan kepada teguran serta panduan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam melakukan amal saleh yang diredainya, sekaligus mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat, serta menggolongkan kita bersama hamba-hambanya yang dikurniakan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب أسماءنا على أبواب الجنة الثمانية وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بقول الثابت. اللهم ثبتنا عند سؤال منكر والنكير. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas kesudihan solat Jumaat di Masjid Mujahidin. Alhamdulillah, minta kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat
selepas solat sunat Jumaat Ba'diyah nanti. Dan jaga jarak selamat 1 meter antara satu sama lagi. Semoga Allah SWT merahmati akan perjalanan anda semua. Amin amin ya rabbal alamin.